Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua dan juga kepada ahli kawasan Macang Bubuk atas soalan ini. Saya mohon izin Datuk Speaker sekiranya boleh untuk juga jawab kepada soalan 57 yang adalah sama juga berkenaan kebakaran di tapak pelupusan sampah di Pulau Burung. Boleh, sila. Thank you very much. Dan of course dengan izin saya ambil mask saya keluar. Now, soalan yang ditanya adalah berkenaan apa yang berlaku baru-baru ini, iaitu ada satu kebakaran di TPS Sungai Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung, dan soalan yang ditanya adalah berkenaan bagaimana ia berlaku dan sebagainya. So I want to give a bit of a detail. Saya harap semua boleh sabar ambil jawapan saya. Now, tapak pelupusan sampah Pulau Burung mula terbakar pada 12 Januari tahun ini, dan usaha pemadaman tersebut, kebakaran tersebut telah pun melibatkan pelbagai agensi dan telah pun berakhir pada 31 Januari. I think saya dengan Ketua Menteri saya dan juga YB kawasan semua telah pun turun padang untuk lihat apa yang berlaku pada permulaannya. Kawasan yang terbakar, Datuk Speaker, mencecah sekitar 16 ekar di fasa 1 tapak pelupusan tersebut. Nah, berdasarkan siasatan yang telah kita jalankan, terutamanya oleh pihak bomba, kebakaran berpunca daripada faktor cuaca semasa, iaitu musim panas yang meningkatkan risiko kebakaran di tapak tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan kebakaran sukar dikawal pada waktu permulaan dia, iaitu nombor 1, kawasan terbakar merupakan bekas kolam berkedalaman sekurang-kurangnya 15 meter dan tidak mempunyai lapisan tanah sebagai fire breaker di dalam. Nombor 2, pembukaan kawasan pembuangan yang terlampau besar dan bersambungan mengakibat api merebak dengan pantas dan mudah. Nombor 3, tiada akses bagi tujuan pemantauan dan tindakan mitigasi akibat daripada pembuangan sampah di lereng yang telah pun ditutup sebelum itu. Nombor 4, operator tapak pelupusan ingin saya nyatakan telah pun tidak patuh beberapa standard operating procedure ataupun SOP pengendalian tapak pelupusan tersebut. Ini adalah laporan resmi daripada pihak bomba, Datuk Speaker. So, apa yang kita buat, kerajaan negeri bersama kedua-dua PBT, pihak berkuasa tempatan, telah mengambil tindakan sewajarnya ke atas operator tapak pelupusan dan juga mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Ingin saya nyatakan di peringkat ini bahawasanya penyampaian perkhidmatan oleh pihak kerajaan negeri adalah yang terpenting, termasuk daripada kedua-dua pihak berkuasa tempatan. Dan yang terpenting untuk makluman semua di sini, peruntukan ataupun budget kedua-dua pihak berkuasa tempatan, Datuk Speaker, just a quick one, lebih daripada 50% adalah untuk pengurusan sisa pejal. Dan itu yang terpenting untuk kita. Jadi kita lihat kejadian ini sebagai serius. So, bagi menangani krisis yang berlaku ini, kita ada satu jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Seberang Perai Selatan yang telah pun digerakkan untuk menyelaraskan tugasan sepanjang operasi pemadaman kebakaran yang berlaku seperti ditanya soalan tadi.
Now, implikasi kewangan, the next question, yang perlu ditanggung oleh kerajaan adalah seperti perincian yang ada dalam jawapan, di mana ia termasuk bekalan lori tangki, bekalan tanah merah, bantuan jentera, tenaga pekerja dan pampasan kepada keluarga yang terlibat, yang membawa kepada satu jumlah keseluruhannya RM808,229 untuk makluman semua. The details ada Tuan Yang di-Pertua. Now, kerajaan negeri kita menanggung kos pampasan sebanyak RM115,000 kepada 115 keluarga yang terjejas. I think YB kawasan pun faham itu. Bagi implikasi kewangan pada MBPP sebanyak RM76,400, dan yang ditanggung sepenuhnya oleh MBPP, manakala kos pemadaman kebakaran oleh MBSP was RM750,829, yang kita sedang tuntut sepenuhnya daripada operator tapak pelupusan tersebut, Dato' Speaker. Selain itu, Dato' Speaker, kegagalan kontraktor tersebut untuk selenggara tapak pelupusan telah akibatkan kedua-dua pihak berkuasa tempatan juga alami kerugian, iaitu antaranya perkara adalah kehilangan gas akibat kebakaran, kerosakan lori-lori MBPP dan MBSP kerana jalan tidak diselenggara, kos remedi untuk perbaiki keadaan di tapak pelupusan dan juga kos pembinaan substation TNB yang membawa kepada satu jumlah RM59.5 juta. It is quite a substantial amount. So far, this is our calculation because we need to move forward and this is the number that we have. So, kerajaan negeri melalui MBSP telah pun mengambil tindakan ke atas operator dan langkah-langkah mitigasi untuk pastikan kejadian ini tidak berulang sekali lagi. That's the most important thing for us, Dato' Speaker. And antara lain, tindakan itu adalah kita telah arahkan operator untuk jalankan kerja penutupan dengan kadar segera dengan menggunakan tanah merah setiap hari mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, iaitu memastikan setiap lapisan sisa pepajal tidak melebihi 5 meter dan ditutupi dengan tanah merah secara padat dengan ketinggian sekurang-kurangnya 15 cm sebelum membukanya semula. Pihak operator juga telah diarahkan untuk membuat penutupan dengan kadar segara di kawasan yang terdedah. Any other areas that we feel is jeopardized, we are looking into it on a daily basis now. Pihak operator juga, Dato' Speaker, diarahkan untuk menyediakan pili bomba, fire hydrant dan 2 unit tangki mudah alih berserta high pressure jetter berkapasiti sekurang-kurangnya 3,000 liter dalam kawasan tapak pelupusan. Seterusnya, pihak operator diarahkan untuk sediakan stockpile tanah merah yang cukup untuk sekurang-kurangnya at least 3 days for operation untuk penutupan sekiranya diperlukan setiap hari. Seterusnya, pihak operator juga perlu merancang tempat pengoperasian pembuangan dengan baik supaya kawasan pembuangan tidak dibuka terlampau besar dan bersambungan serta membuat fire breaker antara sub-sub sel di kawasan tersebut. Seterusnya, pihak operator kalau didapati gagal patuh apa-apa syarat yang kita telah pun nyatakan, maka kita akan lihat kepada tindakan perundangan, Dato' Speaker. Now, I think I've given quite a bit of detail apa yang kita perlu buat, and I repeat apa yang saya nyatakan tadi. Kita akan lihat kepada pengurusan sisa kita di seluruh negeri Pulau Pinang, bukan sahaja di kawasan itu tetapi juga di kawasan ini. Kita juga ada tapak pelupusan sampah di Jelutong,
yang juga kita sedang tangani, dan kita akan pastikan teknologi yang terbaru akan berlaku, akan diguna pakai seperti mana Ketua Menteri saya baru nyatakan dalam ucapan beliau tadi. Kita perlu lihat pada isu ini kerana ia ada kait rapat dengan krisis iklim yang berlaku. So it is extremely important dan kita sedang ambil tindakan as I speak right now, Dato' Speaker. Thank you very much. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Datuk. Saya mula dengan soalan yang kedua, iaitu berkenaan isu licit. Sebenarnya ini adalah satu daripada permasalahan kesemua yang kita sedang hadapi, dan sememangnya mereka sudah pun tangani dan sedang menanganilah. We are looking into that. Kita dapati bahawa ada licit yang keluar kepada kawasan perairan lautan, yang mana kita sudah pun meminta mereka, sudah pun beberapa bulan sekarang, dan kita dapat laporan terkini bahawasanya ia sedang dan akan diselesaikan dengan secepat mungkin by the operator, number one. Number two, coming back to your first question, YB, yes, apabila kita lihat bahawasanya ada satu kegagalan dalam mematuhi kepada syarat-syarat, ini adalah satu perjanjian konsesi yang telah pun kita masuk sudah pun bertahun dahulu, Datuk Speaker, dan kita sedang melihat kepada syarat-syarat, dan kita sudah pun kenal pasti ada banyak pelanggaran dalam perjanjian konsesi tersebut, Datuk Speaker. There is no issue about that. Dari segi perundangan sudah pun kita lihat berbulan sekarang, bukan sekarang sahaja. Jadi for your information, kita sudah pun capai satu persetujuan dengan pihak operator, di mana mereka setuju untuk buat satu penamatan secara bersama. In English it is called mutual termination. Mereka sudah setuju. So kita dalam proses sekarang untuk lihat apabila itu berlaku, bagaimana kita boleh laksanakan operasi di tapak tersebut, di mana ia perlu dibuat oleh pihak PBT. So that is the issue now. But your question is a very valid question, and for your information, for the information of everyone here, actually we have come to that point of mutual termination. The question is, when that happens, who is going to operate? So we have to get ready for that, and we are getting ready for that with our PBT, MBSP and MBPP. In the meantime, they also have agreed, Dato' Speaker, sebelum diambil alih tapak oleh kita punya orang, mereka akan teruskan, because that is very important. We cannot let that just go, number one. Number two, after that happens, when our PBT comes on board, Dato' Speaker, we are going to look at opening a fresh tender for a new operator to come on board. So itulah jawapan saya kepada kita. Thank you. Terima kasih. Tambahan? Terima kasih. I think Dato' Speaker, I've answered. First of all, unit bencana saya telah nyatakan dalam jawapan. That's why I combine both answers lah. Sudah pun kita dalam persiapan untuk diwujudkan satu unit bencana tersebut, kerana bukan saja untuk satu isu seperti di Pulau Burung, tetapi di lain tempat juga. Number two, I think tender selalu adalah melalui proses perolehan. So sememangnya ia akan dipantau oleh kerajaan negeri juga, kerana ini adalah satu tender untuk kita lihat bagaimana kita boleh beri satu operator baru melalui MBSP dan juga MBPP. Tetapi kerajaan negeri boleh melihat kepada isu tersebut. There is no issue on that at all, kerana kita mempunyai satu sistem terbuka dan telus. I think the rest I've answered in the question. Okey. Thank you. Terima kasih Datuk Keramat. Seterusnya saya nak jemput Yang Berhormat Pulau Tikus. Sememangnya saya setuju dengan Yang Berhormat Kawasan. Saya setiap hari dilanda trafik apabila saya datang ke Komtar.
bukan senang. And it is that area that I have to pass, and saya faham. In fact, not just that particular stretch, we should look at others, and we are looking at it, in fact, the state government. Kerana kita lihat Pulau Pinang adalah satu tarikan, bukan saja kepada orang Pulau Pinang tetapi orang luar juga. Dan kita lihat trafik yang sampai begitu banyak. So sememangnya I agree with you. We are trying to. We have already put in our request, a repeat requesting them to reconsider again the application that was rejected. But we are looking at that. And our work berkenaan pengambilan tanah Dato' Speaker telah pun selesai. The rest, of course, in terms of cleanliness and safety, we will look into it as the project moves on. Thank you. Terima kasih. Saya nak minta soalan yang seterusnya.